أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada yang berbahagia, Al-Fadil Datuk dan semua sahabat pencinta ilmu Allah yang dirahmati dan sentiasa dalam redha dan rahmat Allah yang menjadikan pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada taman-taman syurga ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah maghrib kita hari ini adalah daripada saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemah Nur Iman. Akan dipimpin oleh Yang Amat Arif, Datuk Haji Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM, dengan tajuk kita hari ini hak-hak wanita di dalam undang-undang keluarga di Malaysia dan bacaan surah Al-Mulk. Bagi menambahkan keberkatan majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Datuk. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Rusniati binti Mansur bersama kepimpinan Gemah Nur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan untuk bersama-sama pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberkati majlis ini insya-Allah. Ya. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini bagi program hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia, kita masuk berkaitan dengan nafkah anak ataupun dalam hukum syaraknya dipanggil nafaqatil furu'. Nafaqatil furu' ni lebih luas lah. Dia ada nafaqatil usul,
nafaqatiz zawjiyah, ada nafaqatil furu', ada nafaqatil aqarib. Banyak nafaqah ni banyak pecah dia. Yang pertama itu nafaqah zaujiyah, nafaqah perkahwinan, nafkah perkahwinan. Itu berkaitan dengan nafkah isteri lah, nafkah isteri dan dalam rumah tangga. Kemudian dalam kitab-kitab fiqh membahagikan pula lagi nafkah kepada 3 pula lagi. Selain daripada nafkah perkahwinan, iaitu nafaqatil usul yang kita panggil nafkah ibu bapa dan ke atas, nafkah ibu bapa, nenek, datuk dan ke atas lah, ini kan masih hidup, Yang kedua dipanggil nafaqatil furu', nafkah anak, anak-anak dan ke bawah, anak, cucu dan ke bawah, itu dipanggil nafaqatil furu', termasuklah dia punya cabang-cabang dia tu, Dan yang ketiga dipanggil nafaqatil aqarib, nafkah kaum kerabat. Yang ni jarang orang bincang, sebab hari ni orang tak ambil peduli dah, saudara mara ni, kaum kerabat, walhalnya hukum syaraknya ada kewajipan, Nantilah kalau sempat nanti saya dalam kuliah akan datang mungkin saya boleh cerita sikit, berkaitan dengan nafkah kaum kerabat, sebab itu dalam surah Al-Baqarah itu ayat 235 tak silap saya, Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Baqarah itu tentang nafkah ini kepada siapa nak dibelanjakan. Yang pertama disebut lil walidain, kedua ibu bapa. Tu nafaqatil usul lah tu. Dua ibu bapa dan ke atas, nafkah dua ibu. Wal walidain wal aqrabin, dan kaum kerabat, dimasuk kat situ. Wal fuqara wal masakin dan sebagainya. Ada dia punya turutan-turutan itu. Bagaimana kita sepatutnya membelanjakan harta kita, tanggungan kita. Jadi hadirin sekalian, malam ni kita bicara nafkah anak. Dalam erti kata yang lebih luas, nafkah al-furu', dalam bab disebut dalam kitab. Malam ni saya baca sikit dalam kitab Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Mahmud At-Tantawi, yang sebelum saya masuk balik dalam buku rujukan utama yang dikarang oleh Profesor Ahmad Ibrahim. Sebelum ni kita dah bicara berkaitan dengan hak jagaan anak, kan? Sebab daripada perintah mahkamah berkaitan dengan hak jagaan anak itulah akan timbulnya nafkah anak. Ini bagi yang bercerai dan berkaitan dengan pembahagian hak jagaan anak. Bagi kita yang alhamdulillah perkahwinan yang biasa ini pun ada tanggungan yang samalah, berkaitan dengan nafkah. Dan sebelum daripada kita bicara berkaitan dengan hak jagaan anak, kita telah bahas berkaitan dengan pensabitan nasab anak. Sebab bukan semua anak itu wajib ditanggung. Ada ditanggung untuk mewajibkan anak itu ditanggung oleh bapa, maka mesti dipastikan bahawa anak itu adalah anak yang sah nasabnya kepada bapaknya, yang boleh dibinkan kepada bapaknya, itu kita dah bahas, Jadi malam ni kita sampai kepada tajuk nafkah anak,
Saya rujuk kitab yang saya sebut tadi ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Tajibu nafaqatil furu' ala usulihim wal dalilu ala wujubiha qawluhu ta'ala wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Hindun Hindun zaujatu Abi Sufyan khuzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Apa maksud dia? Wajib nafkah furu', anak-anak tadi ni. Al-furu' ni dia lebih umum, maksudnya sebenarnya anak-anak dan ke bawah termasuk cucu. Sebab itu bila saya dah sebut sebelum ini bila saman bekas suami ni susah sangat untuk dapatkan nafkah anak ni, boleh saman juga datuk dia, bapa kepada bapa. Ni dia punya dalil dia ya. Dalam kitab ni disebut wajib nafkah furu', anak-anak dan ke bawah, anak termasuk cucu cicit, ala usulihim. Wajib ni atas apa? Atas usul. Siapa usul dia? Anak ni asal daripada bapa? Daripada siapa? Daripada bapa. Bapa tu asalnya daripada siapa? Daripada datuk dia. Ni usul lah. Jadi saya adalah usul kepada anak-anak asal. Usul-usul ni mana asal lah. Wajib atas usulihim, yang usul-usul mereka, iaitu bapa, datuk dan ke bawah dan ke atas. Wad dalilu ala wujubiha, dan kewajiban nafkah ini ada seperti yang difirmankan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Al-Quran disebutnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajipan bapa maulud yang melahir, bapa ni wajib ke atas bapa itu untuk memberikan nafkah kepada ibu, ibu kepada anak tu termasuk pakaiannya dengan cara yang baik ini walaupun ayat Quran ini ditujukan kewajipan nafkah kepada ibu anak itu termasuk juga para ulama menyatakan termasuk juga nafkah anak dan juga wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis pula, dalil hadis yang terkenal dipanggil hadis Hindun, peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari didatangi oleh Hindun. Siapa dia Hindun ni? Hindun ni adalah isteri Abu Sufyan. Isteri Abu Sufyan. Ini maknanya ketika Abu Sufyan ni dah masuk Islam lah. Asalnya Abu Sufyan ni dia lambat masuk Islam kan. Jadi selepas pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan ni masuk Islam. Hindun ini isteri kepada Abu Sufyan. Jadi Hindun ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi. Wahai Rasulullah, kata Hindun, sesungguhnya Abu Sufyan ni seorang yang kedekut. Boleh tak, kata ni Hindun, boleh tak aku ambil senyap-senyap duit Abu Sufyan ni untuk aku belanja. Ini hadis Nabi-nya. Jadi qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Hindun, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hindun, zaujatu Abi Sufyan, isteri Abu Sufyan tadi ni. Apa kata Rasulullah? Khuzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Nabi kata ambil lah, boleh ambil senyap-senyap daripada suami. Ini dalil ni.
Apa syarat dia? Ma yakfiki, setakat mana yang cukup untuk perbelanjaan kamu, kata sabda Rasulullah. Wa waladiki, dan juga untuk perbelanjaan anakmu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ini dibahas oleh para ulama, maknanya sekadar yang cukup lah. Mentang-mentang Abu Sufyan ni kaya raya, dia ambil beratus ribu kan, tak boleh lah. Nabi, yang sabda Nabi ni menjadi panduan kepada para isteri, boleh ambil senyap-senyap duit suami ni untuk perbelanjaan nafkah sara hidup, termasuk nafkah anak tadi ni, sekadar yang mencukupi. Sekadar yang mencukupi. Sebab apa? Sebab suami ni kedekut sangat, susah sangat nak minta duit, nak minta nafkah ni susah sangat. Boleh ambil, senyap-senyap. Ini hadis Nabi SAW. Ini menjadi dalil, menjadi dalil kepada kewajipan nafkah anak tadi. Fal ayatul karimah wal hadisus syarif yadullani binassihima ala wujubin nafaqah lizzawjati ala al-azwaj. Wa qad abbara Allah subhanahu wa ta'ala fil ayah anil azwaj bil maulud wa idza wajabatin nafaqati lizzawjah ala zawjiha bisababi waladiha minhu fa innaha tajibu lil waladi ala abihi min babin aula. Diterangkan dalam syarah dia. Ayat Al-Quran dan hadis yang saya bacakan tadi menjadi dalil, dua dalil menjadi nas atas kewajipan nafkah kepada suami ke atas isteri, ke atas isteri, dan begitu juga ke atas suami tadi, kewajipan suami tadi ke atas anak-anak. Sebab apa dia kata? Wa idza wajabatin nafaqati lizaujah ala zaujiha, apabila diwajibkan nafkah isteri ke atas suami, bisababi waladiha, disebabkan ada ni anak yang dilahirkan oleh isteri tadi ni, fa innaha tajibu lil waladi ala abi. Kalau ibu yang melahirkan anak tadi ni, disebabkan dia melahirkan anak tadi ni, antara sebab yang ibu yang melahirkan anak ni wajib nafkah atas suami tadi ni, maka lebih-lebih lagi lah anak yang dilahirkan oleh isteri tadi ni, maka wajib menjadi babul aula. Maka ada lebih aula nafkah dia, wajib nafkah atas bapa dia tadi ni. Ini yang disebut dalam kitab ni. Wal hadisu kama huwa nassun ala wujubin nafaqati lizaujati huwa kadzalika nassun ala wujubin nafaqah lil waladi ala abihi. Ini menjadi dalil lah. Hadis tadi juga menjadi dalil hadis Abu Sufyan tadi. Hadis peristiwa Hindun menghadap Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah tentang Abu Sufyan yang kedekut, boleh tak ambil duit senyap-senyap untuk nafkah dirinya dan juga nafkah anak dia. Waqad haka Ibn al-Munzir al-ijma' ala dhalik aydan. Dan dihikayatkan daripada Ibnu Munzir wajib nafkah isteri dan anak tadi ni berdasarkan ijma', berdasarkan ijma' ulama. Okey. Apa syarat wajib nafkah anak ni? Ni dalam kitab ni sebut Sebelum kita masuk kepada undang-undang, kita kena faham hukum syarak dia. Syurutu wujubi nafaqatil furu' 'ala al-usul. Nafaqatil furu' la tajibu 'ala al-usul illa idza tawafarat asy-syurutil atiyah.
Kewajipan, syarat-syarat wajib nafkah anak tadi kat atas bapa. Apa maksudnya ni hadirin hadirat sekalian? Ulama bentangkan syarat-syarat kenapa yang menjadi syarat-syarat yang mewajibkan nafkah anak ni ke atas bapa. Ada syarat-syarat dia. Bukan semua anak ni wajib bapa bagi nafkah. Kita tengok syarat dia. Ya. Yang pertama, ya. Asy-syartul awwal ay yakuna al-far'u faqiran la mala lahu. Syarat yang pertama. Maknanya iaitu anak itu ay yakuna al-far'u, jadilah anak itu fakir, ya, fakir la mala lahu, tak ada harta. لأنه يكون محتاجا إليها في هذه الحالة والنفقة من باب المواساة فلا تستحق مع الاستغناء عنها كالزكاة فإنه يجوز أن يأخذها الفقير ولا يجوز أن تدفع للغني أن تدفع للغنى. Apa maksud dia? Syarat wajib nafkah anak ni ke atas bapa, anak ini fakir. Ya, apa maksud fakir? Tak ada harta. La mala lahu, tak ada harta. Li'annahu yakuna muhtajan, yang menyebabkan anak ini perlu nafkah, ya. Perlu kepada nafkah itu, ya. Min badil muasat fala tastahiqu ma'al istighna. Jadi anak yang kaya, anak yang ada harta, tak wajib bapa ni bagi nafkah. Jika anak ni kaya, ada harta, ya, macam mana anak ni kaya ada harta? Contoh datuk dia bagi anak ni, ya, hibah kepada anak ni, atuk dia hibah kepada cucu dia ni, cucu dia kecil lagi, lahir-lahir je datuk dia ni punya sayang, gembira dapat cucu, langsung atuk dia hibahkan cucu dia ni sebuah kilang lah, contoh. Ni cerita jutawan lah ni, cerita jutawan orang banyak duit, banyak harta. Dia hibah sebuah kilang dia kepada cucu dia. Maknanya ni sekarang kilang tu menjadi milik cucunya lah. Cuma cucunya belum lagi akil balik, maka dilantiklah orang lain lah untuk menjaga harta cucu ni. Kaya tak cucu ni, dapat sebuah kilang, dihibah, dapat harta hibah daripada datuk dia, sebuah kilang. Hasil kilang ni pula sebulan 500,000 contohnya kan. Kaya lah cucu ni, walaupun dia kecil lagi. Dalam keadaan begini tak wajib bapa ni bagi nafkah. Maknanya cucu ni, anak ni ada income sendiri. Dia banyak duit. Di segi hukum syarak ni, saya cerita di segi hukum syarak, ya. Tak wajib, memang tak wajib. Bapa ni mengeluarkan nafkah kepada anak, ya. Wa ala law kana lil waladi malun khasun, fala tajibu nafaqatuhu ala abihi. Dan disebabkan anak tadi ni mempunyai harta yang khusus bagi dia, tak wajib nafkah. Fala tajibu nafaqatuhu ala abi, tak wajib nafkah dia ke atas bapa dia. Wa innama tajibu nafaqatuhu ala nafsihi fi malihi al-mawjud. Sebab ketika itu kewajipan nafkah itu atas diri dia sendiri, sebab dia ada harta. Ada hasil kilang tadi ni, ya. Saya bagi contoh. Atuk bagi hibah ke cucu ni, ada sebuah kilang, senang, mudah kita nak faham, kan. Boleh kiaslah pada perkara yang lain, ya.
Kalau anak ni ada duit dia sendiri, ya, banyak, ya, jadi tak wajib pada bapa. Ni disebut dalam kitab ni. Ya. Hatta walau kana abuhu minal aghniya al-musirin. Walaupun bapa tadi ni, atuk ni bagi cucu tadi kan, sebuah kilang. Income dia 500,000 sebulan. Bapa dia ada 3 pula kilang contohnya. Bapa pun kaya juga. Wajib tak bapa ni bagi nafkah pada anak ni tadi? Tak wajib. Ni disebut dalam kitab ni. Walau kana abuhu minal aghniya. Walaupun bapa dia ni orang kaya, ya, yang senang, ya, tak wajib pada ketika itu. Sebab apa? Sebab anak ni dia ada harta dia sendiri. Ada income dia sendiri, maka hilang kewajipan nafkah ke atas bapa. Itu syarat yang pertama. Kita tengok syarat yang kedua. Ya. Asy-syaratu tsani ay yakuna al-munfiq ghaniyan imma bimalihi aw kasbihi. Fa idza kana al-ab lahu malun fawajibuhu ay yunfiqa ala far'ihi min hadha al-mal. Wa in lam yakun lahu mal wa kana qadiran ala taksibi wajaba alaihi an ya'mal liyaksiba thumma yunfiq ala waladihi liyaktasibi. Apa maksud dia ni? Ni syarat yang kedua. Ayyakunal munfiq ghaniyan imma bimalihi au kasbi. Syarat yang kedua, orang yang nak mengeluarkan nafkah ni bapa ni. Bapa ni kaya ataupun dia ada harta. Sama ada bapa ni kemampuan dia untuk memberi nafkah itu sama ada daripada harta dia. Contoh bapa tadi ada 2 biji kilang kan, ataupun hasil usaha kerja dia. Ni orang biasalah kita ni. Au kasbihi, dia boleh usahakan nak cari bekerja lah maksudnya. Ada pendapatan. Sama ada makan gaji ke, kerja sendiri ke, termasuk. Fa idza kana al-ab lahu malun fawajibuhu. Jadi apabila bapa ni ada harta, wajib ke atas dia ayyun fiqa ala far'i. Wajib bagi dia untuk menafkahkan, memberi nafkah kepada anaknya daripada hartanya tu. Daripada harta. Walaupun dia tak bekerja tapi dia ada harta, ada hasil. Tak bekerja tapi dia ada ladang contoh. Ladang getah ada 10 hektar contohnya. Walaupun dia tak menoreh, upah orang lain menoreh, pendapatan 2-3 ribu sebulan, ada pendapatan. Wajib bagi dia beri nafkah. Ada ladang sawit ke sebagainya, ada kedai ke sebagainya. Hasil daripada harta dia tu, dia ada hasil lah maksudnya. Wajib kepada bapa ni untuk menanggung nafkah anaknya, dengan harta tersebut. Kalau dia tak ada harta, wa illam yakul lahu mal, kalau bapa ni tak ada harta, wa kana qadiran ala taksib, mampu bapa ni untuk berusaha mencari kerja, bekerja mencari nafkah, wajib alaihi, wajib bapa ni ayya'mal, untuk bapa ni wajib bekerja. Kalau dia ada kudarat lah maksudnya. Ni sekarang, sebab zaman sekarang ni ada juga yang tak mau bekerja. Kudarat ada tapi tak mau bekerja. Saya ada banyak jugalah aduan berkaitan dengan kes ni. Bapa ni tak mau bekerja. Puncanya apa? Banyak hadirin sekalian yang pengalaman saya lah. Dulu bapa ni bekerja dengan pendapatan yang agak lumayan lah.
ya, bila ekonomi merosot tahun dulu ni tahun berapa tu ya, tahun 80-an dulu kan, ya, 1988 89 tu ekonomi merudum kan, ramai orang hilang kerja, ya. Betul lah, termasuklah yang baru ni COVID pun ramai orang hilang kerja. Jadi bila hilang kerja, dia ada kedurat ke tak ada kedurat? Dia ada kedurat. Ada orang yang macam-macam kerja dia buat untuk dapatkan pendapatan. Tetapi ada segelintir, ya, segelintir orang yang payah sangat dia kata, ya. Dia tak mau kerja. Ya, sebab mungkinlah sebelum COVID ni pendapatan dia 20,000 sebulan. 30,000 sebulan, ya. Ataupun berbelas-belas ribu sebulan. Datang COVID, habis, ya. Ada yang langsung tak ada kerja. Ya, ada ahli jemaah surau saya, seorang juruterbang ahli jemaah surau saya. Saya tanya dia, Kapten, macam mana gaji? Alhamdulillah tu, dia kata dapat 1/3 gaji, dia kata. Jadi saya pun bila bayang 1/3 gaji, kalau gaji dia 30,000, sekarang tinggal 10,000, ya, juruterbang kan. Kalau gaji dia dalam 20,000, tinggal berapa tu, ya, lebih kurang 6,000 lebih je, ya, 1/3 dari gaji. Alhamdulillah. Ada orang yang langsung tak ada gaji, ya, dicutikan, cuti tanpa gaji oleh majikan, ya, sebab macam-macam sebab lah kan, ya, company tak ada hasil dan sebagainya, diarah bercuti tanpa gaji, ya. Bila tak ada gaji ni, macam mana nak tanggung nafkah anak? Ni hukum syarak ni. Hukum syarak kata kalau ada kedarat untuk cari nafkah, wajib bekerja cari nafkah. Sebab itu dalam kitab Al-Halal wal Haram karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam kitab itu dia ada satu bab yang menyatakan tentang kewajipan mencari rezeki ni. Menganggur ni haram hukum dia, ya, dalam kitab Al-Halal wal Haram, ya, dalam karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu. Menganggur, ya, bagi orang lelaki lah, ya. Orang perempuan sebab dia diberi nafkah, ini istimewa orang perempuan ni, ya. Istimewa orang perempuan dalam Al-Ahwal As-Syakhsiyah, undang-undang keluarga Islam ni, kod mana pun orang perempuan ni akan dapat nafkah. Bila kahwin, suami dia, ya, wajib beri nafkah. Bila dah berpisah, ya, dah habis nafkah iddah, siapa yang wajib bagi nafkah? Wali dia balik. Dia balik kepada wali dia balik. Kalau bapa dia masih hidup, bapa dia lah yang kena tanggung balik, ya, perempuan yang dah bercerai ni. Kalau dah tua, dah uzur, anak pula lah kena tanggung. Kod mana pun orang perempuan ni, alhamdulillah lah, ya. Jadi sebab itu hukum syarak dalam bab faraid, ya, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1 bahagian, ya. Kalau ada RM3, maknanya waris lelaki, anak lelaki dapat RM2, anak perempuan dapat RM1, ya. Kalau duit tu ada 3,000, maknanya anak lelaki dapat 2,000, anak perempuan dapat 1,000. Itu dia punya pecahan dia, nisbah dia kan. Sebab orang lelaki yang kena menanggung, orang perempuan ditanggung daripada lahir sampailah meninggal dunia, ya. Itu dia punya dari segi hukum syaraknya. Pelaksanaan cerita lain, ya, yang berlaku cerita lain. Tapi dari segi hukum syarak, sebab itu kena mengaji hukum syarak ni, ya, bab nafkah dan kewajipan nafkah dari segi hukum syarak dan juga undang-undang, ya, dia selari, ya. Okey. Jadi ini syarat yang kedua, maknanya bapa tadi ada harta lah. Ada harta atau ada kudrat untuk bekerja mencari nafkah untuk membayar nafkah anak tadi. Ini lebih kurang begitu, ya. Kita tengok syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, asy-syartus tsalis ay yakuna
ayyakunal far'u ghayra qadirin 'ala taksab ala taksabi bi tariqin masyru'in. Dan jadilah furu' tadi, anak tadi tak ada daya upaya untuk bekerja. Kecil lagi macam mana nak kerja ya? Fa in kana qadiran 'ala taksabi fala tajibu nafaqatuhu 'ala ahad. Ya, bila anak ni dah ada kudrat untuk cari kerja, cari nafkah sendiri, maka tak wajib lagi nafkah anak ini daripada sesiapa pun. Wa inna ma nafaqatuhu 'ala nafsihi min kasbi yadihi. Bila anak ni dah besar, dah boleh bekerja, ya, mencari nafkah sendiri, tak wajib lagi nafkah kepada bapa dia. Yang waktu tu berpindah nafkah tu wajib atas diri dia sendiri. Ya, ini hukum syarak ni. Ya. Jadi hadirin sekalian, hari ni ramai ni anak-anak kita ya, yang bujang, yang keluar universiti, ya, yang tak ada kerja, ya, menganggur dan sebagainya. Ni haram hukum menganggur, ni haram hukum dia sebenarnya. Ya. Buka kitab Al-Halal wal Haram. Ya. Anak-anak yang dah capai umur, kalau ikut undang-undang keluarga Islam kita, umur 18 lah. Kewajipan nafkah atas bapa ni sampai umur 18 sahaja. Boleh tak sambung? Boleh. Jika anak ni melanjutkan pelajaran ke universiti, ya, contohnya, boleh lagi bapa ni menanggung, ya. Boleh lagi, ya, bapa ni menanggung. Hukum syaraknya bila anak ni boleh mencari nafkah sendiri, ketika itu gugur nafkah, gugur kewajipan nafkah atas bapa dia. Ya. Jadi hadirin sekalian, kita yang ada anak-anak ni, anak lelaki ya, anak perempuan sampai kahwin wajib bapa tanggung. Nak kira macam itulah ya. Tapi alhamdulillah hari ni anak-anak perempuan pun dah ada kerjaya dan masing-masing. Dia ada harta, dia balik pada hukum yang tadi ni. Anak tu ada harta sendiri, ada pendapatan sendiri, tak wajiblah bapa tanggung. Ya. Tak wajib bapa tanggung. Tapi dari segi hukum asalnya, hukum anak perempuan ni sampai dia kahwin, termasuk mengahwinkan anak itu adalah tanggungjawab bapa. Tanggungjawab ibu bapa tadi ni. Jadi sampailah anak perempuan ni kahwin, bapa dia kena menanggung, wajib menanggung, kecuali lah anak ni dah ada pendapatan sendiri, Boleh faham ya? 3 syarat tadi. Jadi ini 3 syarat wajib nafkah anak kepada bapa. Yang pertama apa tadi? Yang pertama anak ni tak ada harta, ya, anak yang kecil, ya, tak ada harta, tapi kalau anak yang kecil ada harta, gugur juga, ya, kewajipan nafkah atas bapa. Yang kedua, bapa tadi ni mampu, ya, memberi nafkah, ada harta, ada boleh bekerja dan sebagainya. Jika bapa tadi tak mampu, pergi kepada siapa kewajipan tu? Pergi kepada datuk dia, bapa kepada bapa, ya. Atuk pun tak mampu, dia pergi kepada adik-beradik lelaki sebelah bapa, ya. Ini hukum syarak ni, indahnya hukum syarak ni. Bab menafkah ni seolah-olahnya kita boleh kata collective responsibility, ya. Dalam keluarga tu yang lelaki, ya, al-usul tadi ni, ya, nama ada bapa, datuk, bapa-bapa saudara, yang lelaki, semua ada kewajipan nafkah jika yang tak mampu tadi ni. Kalau bapa tadi mampu, ya, ada harta ataupun mampu bekerja, kewajipan tu tak lepas lagi daripada bapa. Ya, tak lepas, ya, tak hilang kewajipan tu. Yang ketiga tadi apa? Anak tadi belum lagi mampu mencari rezeki, ya.
Bila anak ni mampu mencari rezeki, tak wajib dah. Ya? Tak wajib dah bapa ni membayar nafkah anak. Ya? Jadi tiga syarat kewajipan nafkah. Ya? Jadi saya ingat tu dah jelas lah. Ya? Dah jelas dari segi hukum syaraknya. Ya? Sekarang di 8.40. Okey, saya terus buka soalan lah kot. Ya? Sebelum kita masuk undang-undang. Silakan Datuk. Ya, Silakan jemaah, mana-mana yang ada nak bertanya soalan, silakan bertanya soalan. 40 lah. Ya? Saya ingat penerangan saya tadi jelas kot rasa segi hukum syarak tadi. Ya? Jelas tak? Jelas Datuk, insyaAllah. Ya. Ada tak yang nak bertanya soalan dengan Datuk? Silakan. Jelas, Alhamdulillah. Jadi ialah kita semua ada anak-anak kan. Jadi yang mustahak anak-anak tadi ni yang dah lebih daripada umur akil balik, lebih umur 18 tahun, jika tidak masih kalau dah tamat pelajaran, ya, anak-anak ni wajib mencari kerja sebenarnya segi hukum syaraknya untuk menanggung diri dia sendiri sebab dia dah ada kemampuan untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri. Dia begitu, ya. Okey. Kalau tak ada soalan saya teruskan. Ya. Segi undang-undang, saya bacakan. Dalam undang-undang menyebutkan, undang-undang keluarga Islam kita hampir sama di semua negeri, saya bacakan. Kecuali jika sesuatu perjanjian atau suatu perintah mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seorang lelaki menanggung nafkah anaknya. Sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau jagaan seorang lain. Sama ada dengan mengadakan dan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya. Ni dalam undang-undang menyebut, Seksyen 72 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam, ya. Jadi bapa ni wajib menanggung nafkah anak dia, ya, sama ada anak itu dalam jagaannya ataupun dalam jagaan orang lain. Maknanya bila kita bincang baru ni dia berkaitan dengan hak jagaan anak, apabila suami isteri ni berpisah, kadang-kadang bapa yang dapat hak jagaan anak. Bila bapa dapat hak jagaan anak, wajib dia menanggung anak dia tu. Termasuklah tadi ni, apa disebut tadi ni, makan minum, tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran dan sebagainya. Wajib. Ataupun anak itu dalam jagaan orang lain, maknanya kalau berpisah tadi maknanya bekas isteri jaga. Anak ni dijaga oleh dapat hak jagaan kepada ibunya, ya. Ibunya lah yang jaga, tinggal bersama ibu dia. Yang bapa tadi ni wajib tak bagi nafkah? Wajib. Termasuk ni tadi ni, ya. Tempat tinggal, ya, nafkah tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran. Sebab itu bila tuntutan nafkah anak ni dibuat ke mahkamah, boleh ambil kira ni yang saya sebut tadi ni, ya. Apa dia? Kos tadi ni, kos tempat tinggal, pakaian, makanan, apa lagi? Perubatan, pelajaran, ya. Termasuklah belanja hari raya, belanja nak buka sekolah. Ini semua diambil kira, masa dalam tuntutan nafkah anak ni di mahkamah, ya. Ini akan menjadi pertimbangan mahkamah berdasarkan keperluan anak ini, dan satu lagi berdasarkan kepada kemampuan bapa tadi, ya, untuk memberi nafkah. Kemudian dalam peruntukan undang-undang yang subsection tu tadi, subsection 1, ya, kecuali
seperti tersebut di atas adalah menjadi kewajipan seorang yang bertanggungan di bawah hukum syarak supaya menanggung nafkah atau memberi sumbangan kepada nafkah kanak-kanak jika bapa kanak-kanak itu telah mati atau tempat di mana bapaknya berada tidak diketahui atau jika dan setakat mana bapaknya tidak berupaya menanggung nafkah mereka. Ni orang yang cerita orang yang bertanggungan pula. Selain daripada bapa tadi ni, ya, bapa ni sama ada bapa tu telah mati, meninggal dunia, ataupun bapa itu tidak mampu menanggung nafkah, ataupun bapa tu dah hilang wuyup ke mana dah, maka orang yang siapa yang akan menanggung? Orang yang bertanggungan mengikut hukum syarak. Siapa orang yang bertanggungjawab ni? Datuk dia, bapa kepada bapa dan juga bapa saudara sebelah bapa tadi. Adik-beradik lelaki bapa dia. Ni bertanggungjawab, ya. Jika dengan sukarela memberi, alhamdulillah. Ya. Jadi bila anak ni nak makan, ya. Atuk dia pun buat tak tahu je, bapa dia wuyuk ke mana lah kan. Atuk dia ada lagi. Atuk pun ada harta, ya. Boleh tuntut pada atuk dia. Kalau atuk dia buat donor je, tuntutlah di mahkamah, ya. Termasuklah bapa saudara tadi. Boleh tuntut di mahkamah, ya. Jadi ada tak orang lelaki dalam grup ni kita ni? Ya. Ada ke puan moderator? Ya. Dalam grup kita ni ada lelaki tak? Rasanya tak ada ni, Datuk. Tahu tak ada? Allah, okey. Tak apalah. Saya harap kau ada, ya, nak pesan, ya. Tapi yang semua orang semua orang perempuan dalam grup ni lah, kena maklumkan ilmu ni, kena dapat maklumat ni, kena beritahu pada suami-suami, kepada adik-beradik lelaki. Wajib ni kena tengok anak buah, cucu yang susah ni. Mak-mak ni kena sampaikan. Kena sampaikan. Ada kewajipan nafkah bukan? Nenek-nenek ni kena sampaikan. Tanggungjawab ni, Datuk, kan? Betul. Ni hukum syarak ni. Akhirat esok dia tuntut ni kalau tak sampaikan ni. Sebab kita dah ada. Jadi, betul. Jadi kadang-kadang kita, ya, biasa atuk ni jarang lah yang tak ambil tahu kan. Kadang-kadang bapa saudara ni, ya. Padahal anak buah ni susah, ya, kan. Ululah sikit sesekali, kan. Ulu-ululah, ya. Walaupun dia tak minta dengan kita, ada peluang, ada rezeki lebih, ululah, ya. Kepada anak-anak saudara ni, ya. Sekurang-kurang dapat meringankan beban, ya. Ini kewajipan. Kemudian seterusnya, Seksyen 73, mahkamah boleh pada bila-bila masa memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah untuk faedah mana-mana anaknya, ya, dengan syarat yang pertama, jika dia telah enggan atau cuai mengadakan peruntukan. Ni bila bapa ni cuai, dia tak semesti bercerai, ya hadirin sekalian. Peruntukan undang-undang yang saya baca ni, jika dia telah enggan atau cuai mengadakan peruntukan dengan munasabah bagi anaknya. Tak semesti bercerai baru nak tuntut nafkah anak. Ini yang banyak kesilapan berlaku lah, ya. Bila bapa ni cuai ataupun sengaja ni, mentang-mentang mak dia kerja kan, walhal bapa ni ada pendapatan, ya. Suami ada pendapatan, isteri ada pendapatan, ya. Mentang-mentang isteri ni ada pendapatan, bapa dia buat tak erti je, ya. Buat tak tahu je tentang nafkah anak ni. Walhal tu wajib tu atas bapa tu, ya. Kalau isteri nak bantu, alhamdulillah, ya. Pakat-pakat lah, ya. Cuma jumlah dia tu kena munasabah lah, ya. Kena munasabah. Inilah yang telah diputuskan dalam suatu kes rayuan, ya. Satu kes rayuan yang dipengerusikan oleh
almarhum Profesor Abang Ibrahim. Ini kes lama dulu ni di wilayah Persekutuan. Maknanya apa hadirin sekalian? Bila dalam keadaan suami isteri bekerja untuk nafkah rumah tangga, untuk nafkah anak ni, suami isteri menyumbang, menyumbang semuanya menyumbang kepada rumah tangga. Dengan kadar apa? Dengan kadar yang patutlah. Yang sepatutnya. Ini yang diputuskan dalam kes rayuan. Kalau sama-sama bekerja, takkanlah isteri pula yang berhabis berhabis semuanya untuk menanggung keluarga. Tak, itu tak patut. Sampai kadang-kadang isteri terpaksa letak gelang di pajak gadai, gelang emas, di pajak gadai untuk ni, itu sedangkan suami tak menyumbang, itu tak patutlah. Kalau sama-sama menyumbang, terpaksa juga letak gelang, itu lain. Ni dalam kes rayuan yang diputuskan. Ini bapa dia buat tak tahu, mak dia terpaksalah bergolok bergadai nak menanggung nafkah anak ni, nak tanggung sekolah anak ni, nak bagi anak ni pelajaran. Ini tak betul. Itu menyumbang dengan kadar yang sepatutnya, walaupun suami isteri sama-sama bekerja. Jadi peruntukan yang baru saya baca tadi ni, hadirin sekalian, tak perlu tunggu bercerai-berai baru nak tuntut nafkah anak ni. Bila ada kecuaian, minta sekali, tak bagi. Boleh juga apply hadis Hindun tadi yang saya baca tadi. Ambil senyap-senyap. Dengan kadar yang sepatutnya, yang mencukupi untuk nafkah diri dan juga nafkah anak. Cara lain, tuntut di mahkamah lah. Ni yang diberi hak oleh undang-undang kepada kita orang wanita, wanita, isteri-isteri dan juga ibu-ibu. Yang kedua, jika dia telah meninggalkan langsung isterinya dan anaknya itu adalah dalam jagaan isterinya, dia wajib. Kalau dia dah berpisah maksudnya, dah berpisah dengan isteri tadi ni, anak dalam jagaan isteri, dia wajib beri nafkah. Yang ketiga, dalam masa menanti keputusan sesuatu prosiding hal ehwal suami isteri. Dalam kes suami isteri tengah bercerai, dalam proses tuntutan bercerai, belum bercerai lagi, bicara kes fasah tak habis lagi, kes cerai taklik tak habis lagi, kes cerai biasa pun tak habis lagi, ini contoh-contoh kes lah, kes cerai. Dalam prosiding cerai ni, dalam tempoh tu, siapa kena wajib beri nafkah anak ni? Bapa ni lah. Sebab itu hadirin sekalian, boleh minta nafkah sementara. Dalam proses perceraian tu boleh minta cepat. Boleh cakap lisannya kepada mahkamah. Yang Arif Tuan Hakim, kes saya ni baru saja difailkan, masih di peringkat sebutan lagi. Belum bicara lagi ni kes pun. Masih peringkat sebutan lagi. Saya minta pada mahkamah perintahkan kepada suami saya ni untuk bayar nafkah sementara sehinggalah diputuskan secara muktamad nanti, selepas perceraian. Boleh minta nafkah sementara kepada mahkamah. Ini biasa kita buat. Saya pernah dalam semasa saya jadi hakim Mahkamah Rendah di Wilayah Persekutuan ni, lama dululah, mungkin lebih 15 tahun dulu, lebih kurang 20 tahun dulu, di Mahkamah Wilayah Persekutuan, di sekitar 15 tahun dululah, lebih kurang. Jadi seorang hamba Allah ni, isteri dia mohon cerai, mohon fasah tak silap saya. Dia tak mau datang ke mahkamah. Dan ada beberapa orang anak, anak dia ada 3-4 orang tak silap. Jadi isteri ni mengadu kepada mahkamah lah. Jadi bila dia tak mau datang mahkamah, apabila anak-anak ni perlu kepada nafkah,
maka hakim ada kuasa untuk perintah nafkah sementara. Maka saya pun keluar perintah sementara, potong gaji RM300 waktu tu, untuk nafkah. Saya tak ingat 3 orang ke anak dia. Jadi bila potong gaji, baru dia datang ke mahkamah, sebab gaji dah kena potong. Perintah mahkamah ni majikan kena ikut, majikan kena ikut. Kalau majikan tak mau ikut, boleh dikenakan contempt of court. Jadi ini kewajipan yang nafkah tadi ni, kepada bapa tadi. Kemudian subsection 72, 73.2, mahkamah adalah juga berkuasa memerintahkan seseorang yang bertanggungan di bawah hukum syarak supaya membayar atau memberi sumbangan terhadap nafkah seorang anak jika mahkamah berpuas hati bahawa mereka bahawa memandang kepada kemampuannya adalah munasabah bagi mahkamah memerintahkan semikian. Ini orang yang bertanggungan tadi, atuk, bapa saudara tadi, berapa banyak sumbangan dia patut beri kepada cucu, kepada anak saudara ni. Ini biar mahkamah akan timbang jumlah yang munasabah. Ini maksud peruntukan undang-undang. Setakat ni ada soalan? Tak ada soalan? Semua khusyuk je tu. Khusyuk Semua khusyuk ke? Ada ke tidur ke apa je? Tak masuk, tak tidur ke. Alhamdulillah lah kalau khusyuk, dengar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Nak tanya sikit lah, ini ada satu kes kan. Katalah yang isteri tu dia telah bercerai dengan suaminya. Dia ada anak, tetapi anaknya suami tu tak mau bagi nafkah. Jadi sampailah anak tu besar lah. Jadi kan sepanjang anak tu besar, yang si isteri tu tadi kahwin lagi. Bila dia kahwin lagi, kemudian tu suami yang baru itulah yang tanggung perbelanjaan anak tiri tu. Sebab bapa dia dah tak peduli. Jadi suami tu pula kebetulan kahwin pula dengan isteri yang baru. Jadi kan dia tak nak bagi pula nafkah pada isteri baru dia. Dia kata isteri barunya tu ada duit sendiri. Jadi boleh katanya biaya diri sendiri. Tapi dia tetap juga bagi nafkah kepada anak tiri dia tu sampailah anak tirinya tu bekerja. Jadi masa bekerja pun ialah dia yang tanggung semua perbelanjaan di rumah kan. Sebab anak tu pula dah bekerja, jadi dia macam lepas tangan lah dah kan. Tapi kesian yang isteri yang baru dinikahi itu, dia ni tak ada dapat apa-apa perbelanjaan ataupun kita kata nafkah daripada suaminya. Sebab suaminya kata dia lebih dia banyak tanggungan katanya untuk anak-anak tirinya tu. Macam mana tu Ustaz nak buat? Terima kasih Puan Khairul. Sama-sama Datuk, terima kasih banyak. Ada beberapa isu dekat situ sebenarnya. Yang pertama, anak tadi ni, nafkah anak tadi ni. Bila dah bercerai, bapa dia buat tak tahu saja, sampailah ibu dia kahwin lain, bapa tiri pula yang tanggung. Apa jadi dengan nafkah anak tadi ni kepada atas bapa tadi ni? Nafkah anak tadi dengan bapaknya yang asal tu, dia jadi hutang. Jadi hutang tu. Maknanya kalau bila jadi hutang, maknanya akan jadi nafkah tertunggak. Boleh tuntut sebenarnya di mahkamah. Ibu dia masih boleh tuntut di mahkamah nafkah anak ni sampailah umur dia yang 18 tadi mengikut undang-undang tadi. Itu dia akan jadi nafkah tertunggak tu. Boleh tuntut daripada bapaknya yang asal. Kemudian itu isu yang pertama lah. Kemudian bapa tiri yang tanggung dia.
Bapa tiri yang tanggung dia tu, itu bukan yang pertama, itu bukan kewajipan bapa tiri sebenarnya. Itu maknanya bapa tiri ni atas keprihatinan dia lah, ya, atas keprihatinan dia menanggung anak tiri ni, ya, menanggung anak tiri ni dapat pahala lah, ya, walaupun dia tak wajib, ya, dia mengeluarkan nafkah dia. Kemudian bapa tiri ni kahwin lain pula. Isu yang ketiga, kahwin lain, kahwin dengan isteri baru, ada dua isu dekat situ. Yang pertama, bab nafkah tadi ni, wajib tak dia menanggung isteri baru dia? Hukum dia wajib, sebab itu tanggungan dia. Macam mana nak yang kedua, macam mana tak jadi wajib? Jika isteri baru ni dia banyak duit lah, contoh, ada bisnes sendiri dan sebagainya. Macam mana nak hilang wajib? Hilang wajib, maka isteri baru ni merelakan ataupun reda lah. Abang tak apalah, ya, abang kahwin dengan saya pun ada bisnes, saya ada income tiap-tiap bulan. Abang tak payah bagi nafkah kepada saya. Jika ada begitu, baru hilang wajib. Ya, sebab apa? Dari segi hukum syaraknya, saya dah share dulu, nafkah isteri ni wajib. Kewajipan itu apa? Tiap-tiap hari. Sebenarnya tiap-tiap hari wajib. Sebab itu kalau isteri ni tak redha, jadi hutang. Macam hutang tadi juga, anak tadi. Ya. Kalau isteri tak redha, jadi hutang. Jadi kewajipan nafkah ni kata sini tertanggung pada suami dengan mengikut qadar yang sepatutnya lah. Ya, qadar yang sewajarnya lah. Jika ada pertikaian, mahkamah lah yang akan tentukan nafkah yang munasabah tu. Jadi tak hilang wajib nafkah tu kecuali isteri merelakan. Isteri kata tak payah, tak apa, saya halalkan, ya. Dulu masa isteri saya bekerja pun, dalam masa-masa tertentu pun saya cakap dengan isteri saya, minta halal yang isteri yang terkurang, ya, dari segi nafkah, waktu isteri saya bekerja dulu, ya. Dalam masa-masa tertentu saya minta halal, takut kita tak nilah, kewajipan nafkah tu tidak ditunaikan dengan sepatutnya, takut jadi hutang dan sebagainya, tak lepas kita, di segi di akhirat nanti tak lepas, ya. Itulah yang boleh nampak dah kot, boleh nampak dah tu beberapa isu dalam satu soalan tadi tu. Jadi maknanya di segi keutamaan pula, ya, mana lebih utama, nafkah isteri ke nafkah anak tiri? Lebih utamalah nafkah isteri walaupun dia isteri kedua. Segi hukum syaraknya itulah yang wajibnya. Yang anak tiri tadi tak wajib. Wajib atas bapa dia, ya, jika dia masih di bawah umur, bawah 18 tadi ni. Jika dia dah bekerja, sama balik pada hukum syarak yang saya baca kitab tadi ni. Bila anak ni dia dah sampai umur lebih 18 tahun, dah tamat belajar, dah tak sambung pelajaran ke universiti, dia boleh mencari kerja, wajib anak ni bekerja, mencari nafkah dia sendiri, ya. Itu dia ada kederat, ya. Sebab tu dalam saya sebut tadi, menganggur tu haram hukum dia, segi hukum syarak, ya. Tak bekerja tu haram hukum dia, ya. Sengaja tak bekerja, ya. Saya ingat boleh dah tu, ya. Dah 9 lebih dah, ya. Ada soalan lain ke? Ingat dah jawab dah, ya. Saya insya-Allah. Ustaz, terima kasih Datuk. Sama-sama. Dah menjawab, ya. Okey. Dalam chat room ni ada soalan ni, ya. Banyak kes berlaku ni, ada segelintir suami harap isteri yang banyak-banyak bantu nafkah anak dan urusan belanja pelajaran anak-anak kerana isteri gaji lebih baik dari suami. Okey. Puan Nur Asma. Betul. Ini hakikat yang banyak yang berlaku sekarang. Bukan 1-2 kes ni, banyak kes macam ni. Maknanya isteri punya income lagi besar pada suami. So macam mana? Pakat-pakat lah. Ya, sebenarnya pakat-pakat lah. Suami sini kena berpakat. Ya.
Mungkin hari ni suami kurang sikit pendapatan daripada, ataupun kurang banyak lah, isteri lagi banyak gaji daripada suami kan. Jadi ini atas atas persepakatan suami isteri. Atas kesepakatan suami isteri. Cuma yang saya sebut tadi dalam kes rayuan di wilayah persekutuan itu, sepatutnya bila suami isteri bekerja, yang patut-patutlah sepatutnya suamilah yang lebih keluar belanja daripada isteri. Isteri ni membantu, sebab hukum asalnya isteri ni tak wajib bekerja. Suami yang kena tanggung, itu hukum asal, tapi bila mana isteri ni dah bekerja, tak apalah. Dia ada pendapatan, ada kerjaya yang bagus, tak ada masalah, teruskan bekerja. Cuma dari segi perbelanjaan rumah tangga, perbelanjaan anak-anak tu, ini atas perundingan. Rundinglah elok-elok. Saya ingat ada kawan saya, guru, isteri pun guru, gaji lebih kurang sama banyak. Jadi mereka ni merancang perbelanjaan rumah tangga. Isteri bayar tu, bayar ni, bayar tu. Suami pula bayar 1, 2, 3, 4, termasuklah mengumpul duit dan sebagainya untuk simpanan keluarga. Itu okey. Maknanya persetujuan suami isteri boleh buat macam tu. Cuma kena betul-betul lah. Jangan pula nanti isteri kata, asyik saya je yang keluar lebih. Bila tak redha tu, isteri tak redha tu, dia jadi hutang. Jadi hutang balik. Perbelanjaan tu. Sepatutnya suami. Ini yang jadi, hadirin sekalian, banyak kes juga yang jadi perbalahan rumah tangga yang membawa kepada perceraian. Bab duit ni lah, bab nafkah. Isteri kata, abang ketua rumah tangga, abang lah yang kena tanggung semua. Isteri tak mau langsung pula keluar duit, dia ada juga. Yang suami kata, kau pun kerja, dia kata. Sama-sama tanggung lah. Isteri kata, apa pula? Abang yang jadi ketua keluarga. Ini berlaku perbalahan rumah tangga. Sampai kadang-kadang membawa kepada perceraian. Wal'iyazubillah. Jadi, pada pandangan saya, biarlah bincang elok-elok lah. Jadi hadirin sekalian, saya rasa tak ada soalan lain lah. Tak ada soalan lain, saya nak mohon berhenti kat sini lah. Berhenti di sini. Kita baca surah Al-Mulk ya. Okey, lepas tu kita tutup. Ya. Saya mohon yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ni dapat memberi manfaat lah pada kita semua, termasuk diri saya sendiri, insya-Allah. Kita baca surah Al-Mulk insya-Allah. Kalau soalan-soalan lain tu boleh simpan lah dalam untuk kuliah akan datang lah, insya-Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Kita baca terus tasbih kafarah dan suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.